Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'in, sebaik-baik yang melakukan kesalahan dan kesilapan itu at-tawwabun, yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sesudah melakukan kesalahan dan dosa itu. Jangan hukum sila, dan dengan kesilapan seseorang yang bergelar ilmuwan itu, kita reject ilmu dia. Habis kita nak kena ilmu daripada siapa? Kerana setiap manusia ada buah sila. Akhir kita akan faham agama dengan faham kita sendiri. Kita akan corak agama dengan corak kita sendiri. Kita akan buat hala tuju agama atas nafsu kita sendiri. Setelah masing-masing kita tolak dengan salah silap yang mereka buat selama ni. Kerana ulama tetap manusia. Bila manusia, dia ada perangai manusiawi. Dia ada kelaku manusiawi. Ada lemah, ada terkorang, ada silap. Kita kena jelas bab ni tuan-tuan. Tuan-tuan kalau duk baca masing-masing ada salah silap, saya pun ada salah silap. Mana-mana ustaz yang duk di sini pun kami ada salah silap. Kalau duk pegang lagu tu, lain kali tinggal menegur umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti biasa, terlebih dahulu dengan pertemuan kita pada malam ini, kita membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Hadza wa billahi taufiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
وكفى بالله وكيلا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون وبعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين. Seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Tengku Abdul Rahman Putra Kuala Kedah, juga tuan-tuan, puan-puan, para penuntut ilmu, para tetamu Allah Azza wa Jal, rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan inayah taufiq dari Allah buat sekalian kita pada malam ini dapat kita bertemu sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan membicarakan kitab 40 hadis, kelebihan ilmu dan ulama, yang malam ini kita tiba membicarakan hadis yang ke-26 kalau tak silap saya. Di bawah tajuk kelebihan mengajarkan ilmu, kelebihan mengajarkan ilmu atau menyampaikan ilmu sesudah kita beramal dengan ilmu itu. Riwayat Imam Tirmizi عن ابن مسعود رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع akhrajahu Tirmizi. Daripada Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan akan seseorang yang mendengar daripada kami sesuatu lalu faballaghahu kama sami'ah, lalu ia menyampaikannya kepada orang lain, yakni apa yang didengar itu. Tuan-tuan, Nabi mendoakan bahagia
Nabi mencita-citakan kebaikan yang banyak terhadap seorang yang mendengar sesuatu ilmu, seorang yang mendapatkan sesuatu ilmu, kemudiannya dia tidak membiarkan ilmu itu memada untuk dirinya sahaja. Maksud memada ni bukan dia menuntut ilmu semata-mata untuk dia beramal sahaja, tidak. Walaupun itulah antara sebab dia menuntut ilmu, yakni supaya dia boleh beramal. Namun lebih daripada itu, selain daripada ilmu yang dia peroleh, dia juga dalam masa yang sama, selain daripada beramal dengan ilmu itu, turut menyampaikan ilmu itu pada kesempatan-kesempatan, ruang-ruang yang ada atas kemampuan dirinya. Maka Nabi SAW mendoakan dan menciptakan kebaikan yang banyak untuk hamba yang menuntut ilmu, yang mampu menyampaikan ilmu itu kepada orang lain setelah mendapatkan ilmu itu. Apa yang dia dengar, dia sampaikan. Nah. Kenapa kata Nabi SAW, farubba muballighin aw'a min sami'in, maka barangkali orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikannya. Kita ni tuan-tuan dapat satu-satu ilmu. Ini maksud Nabi ni. Kita dapat satu ilmu, kita faham satu-satu ilmu, ya, satu bab, kita beramal dengan ilmu itu. Kemudian kita menyampaikan pula ilmu yang kita amal itu, yang kita dapat itu kepada orang lain, pihak lain. Setelah kita dapat ilmu itu, kita sampaikan pula. Barangkali kata Nabi SAW, mereka ataupun orang lain yang kita sampaikan ilmu itu lebih apa ni? Beramal dengan ilmu yang sebenarnya kita dapat dulu ilmu tu. Ilmu tu lalu kat kita dulu, baru sampai pada dia. Tapi barangkali bila kita sampai pula ilmu kepada dia setelah kita dapat ilmu itu lebih awal, barangkali orang itu lebih menghargai ilmu itu. Nah, barangkali seorang itu amat-amat mengambil berat ilmu itu, sehingga amalan dia melibatkan perkara itu lebih daripada kita dapat ilmu mula-mula ni. Maka pada saat itu amalan seseorang yang berhasil, yang berlaku dengan sebab kita. Kita pun amai juga tuan-tuan, tapi taklah terah kawan yang kita sampai tu, dia lagi sakan, dia lagi over. Tapi apa yang dia buat itu tuan-tuan, dengan sebab kita yang menyampaikan ilmu itu, kita juga dapat kebaikan yang sama. Walhal patut kita lah kena lebih amalan daripada dia. Kerana dia baru tahunya, dia pun tahu dengan sebab kita. Tapi kita ni sambil-sambil rasa nak buat apa yang kita sampaikan tu. Tapi seorang yang kita sampai tu amat-amat mengambil kisah dan amat-amat mengambil berat. Dan amalan dia potong amalan kita ni. Kita cerita kelebihan qiyamul lail, bangun malam, sepertiga malam. Yang menyampai tu, ya kita duk cerita kelebihan tu, ada kot 2 minggu sekali. Nah. Tapi kawan yang kita cerita kelebihan qiyamul lail tu, dia balun 2 malam sekali.
Kita hak cerita ni 2 minggu sekali pun belum confirm lagi. Kira alam jam ni tuan-tuan untuk qiyamul lail 5 time dia set ni. Dia set pukul 3. Set lagi yang kedua 3:30. Set lagi 3:45. Set lagi pukul 4. Nah. Set 4:30. 5:05 tu dia off bila bunyi. Bunyi tuan-tuan dia jaga. Dia tahu, oh, ni bunyi hak pertama, ada 4 lagi dia kata. Nah. Bunyi pula alarm hak kedua, kan? Dengar selorong taman tu. Alarm jam dia tu. Tekan off. Ada 3 lagi timing dia kata. Relax lah. Memang nak makit pun. Kan? Dia tekan off sampai off yang kelima pun tekan juga. Tak apalah, tak ada hari ni esok. Dia kata, tak ada hari ni esok. Habis. Hak kawan ni tuan-tuan, hak dia cerita kelebihan. Bunyi-bunyi jam tu yang makik tu. Oh, ambil kisahnya kawan tu. Dengan amalan. Contoh. Maka sewaktu itu tuan-tuan, seorang yang dapat kebaikan daripada ilmu dengan asbab kita juga dapat bahagian daripada amalan seseorang. Sebab tu tuan-tuan, jangan memada ilmu yang kita dapat takat diri kita je, jangan sebarluaskan. Ni macam Abang Munir kita ni kira tak tahulah saham tu mai ikut mana, kan? Tak benar orang faham, orang beramal, sudut mana tak tahulah, semua tu bahagian dia belakang. Dengan apa yang dia buat, segi rakaman dia. Ni balik ni tak selesai ni tuan-tuan, nak kena editing pula, edit pula. Kan? Kok hak mana kita menguap kau apa dia nak kena cut tuan-tuan, bukan book semua. Oi. Dia jaga kita tu kan. Hak kita lock sikit dia cut. Kan? Ha. Supaya benar-benar sampai maksud ilmu itu. Itu bahagiannya. Tapi takkan semua nak main kamera rakam kot. Tuan-tuan main minggu depan, 2 minggu akan datang, semua bawa buat rakaman belaka. Tu dia. Ada yang live SP kan. Live Facebook lah apalah. Oi, buat live TikTok lah apalah. Tuan-tuan atas posisi masing-masing. Tuan-tuan ada kawan-kawan yang tuan-tuan tahu dan tuan-tuan boleh tackle mereka dengan cara berkawan tu. Tuan-tuan sampaikan. Nah. Tuan-tuan tak perlu formal. Nak kena duduk di meja yang disediakan, nak kena hadap orang ramai, baru sampai maksud menyampaikan ilmu. Dah tuan-tuan, atas posisi masing-masing. Sama ada dakwah bil lisan yang kita sebut sebelum ni, dengan perkataan, dakwah dengan perkataan, dengan ajakan, ataupun dakwah bil hal, ataupun dengan akhlak kita. Kita tak ajak orang pun, tapi dengan tingkah laku kita, orang berkenan, orang suka, akhir bawa orang ikut apa yang kita buat. Itu pun dakwah juga. Lepas tu sampaikan kebenaran. Walaupun kebenaran itu tak selalu kita buat. Moga-moga yang kita sampaikan kebenaran itu lebih mengambil berat dan kisah tentang kebaikan yang sampai kepada dia, yang akhir membawa kebaikan juga kepada kita yang menyampaikan ilmu itu. Orang yang alim itu penyambung lidah para anbiya dan pewaris tugas mereka. Maka sudah sewajarnya lah ia menyampaikan ilmu yang ada di dalam dadanya kepada umatnya. Umat sangat memerlukan nasihat dan pedoman dari para ulama. Oleh itu ulama jangan tinggal diam. Ulama yang ada amanah ilmu itu jangan diam dari menyampaikan kebenaran. Nah.
Balighu anni walau ayah. Nabi kata apa? Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jangan diam akan kebenaran itu. Sebar luaskan. Sebar luas bagaimana? Atas posisi kemampuan. Bahasa Allah ni apa? Tata kelola, tuan-tuan. Kena sebut juga lah. Tumpang time-time lah ni ayat viral kan. Atas tuan-tuan lah nak buat macam mana pun, supaya maksud ilmu tu sampai. Maksud ilmu tu sampai. Kami bukan mengajar ustaz nak sampai macam mana. Kami bukan duduk meja mengajar nak sampai ilmu macam mana. Ada bukan. Tu bukan. Kalau semua nak kena buat kelaku lagu ni, dia bawa masyaqqah balik. Tuan-tuan, siapa nak mengaji? Kan? Dalam ramai-ramai kita ni. Tuan-tuan, posisi sekarang menerima ilmu. Tapi jangan berhenti ilmu tu takat tuan-tuan dan puan-puannya. Cari helah, cari jalan. Tuan-tuan, ruang tu ada untuk sampaikan amalan yang kita buat, ilmu yang kita tahu. Ruang tu ada. Cuma mau dengan tak mau je orang kata. Kita ada kawan yang percaya pada kita. Kita ada kawan, bukan kata rapat, rapid dengan kita. Kita ada kawan, cakap apa pun dia terima. Ada tuan-tuan. Apa-apa pun dia pegang. Tapi jangan salah gunakan kepercayaan orang tu. Maka gunakan tuan-tuan kepercayaan orang pada kita, salurkan kebenaran itu. Yang kita duk amal, yang kita duk terima, yang kita faham selama ni, supaya turut bercambah kebaikan itu kepada orang lain. Tak terhenti pada kita ya. Barangkali orang yang kita sampai itu, kata Nabi, lebih mengambil berat ilmu daripada kita yang menyampai ni. Dia kata, oleh itu para ulama jangan tinggal diam. Jangan memilih untuk diam setelah mengetahui sesuatu. Mereka yakni ulama hendaklah sentiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat, memimpin melaksanakan ibadah, menjadi ikutan dalam berbuat kebaikan dan menegur kesalahan umat. Sagi bila tegur, bunyi pula ulama pun buat silap, nak ikut apa? Orang alim pun buat silap. Tuan-tuan, alim terang mana pun dia, ulama level mana pun dia, ilmu sebanyak mana pun dia tetap manusia. Ni kita nak sebut ni. Setengah orang dia menolak kebenaran dengan kesalahan yang pernah orang tu buat. Tuan-tuan, selain daripada Nabi dan Rasul, kita bukan maksum. Kita bukan terpelihara daripada salah dan silap. Ada salah kita. Salah tetap salah, silap tetap silap. Tapi kesalahan dan kesalahan seseorang yang bergelar ulama itu, kita tak boleh jadikan hujah menolak kebenaran yang sampai daripada dia. Sekiranya apa yang dia sampai itu benar dan diakui kebenaran. Sebab kebenaran kekal benar. Al-haq kekal benar. Walaupun datang daripada lidah sesiapa sekalipun. Walaupun datang dari seorang yang fasik. Fasik ni apa? Kerja buat dia siang malam, buat dosa. Tapi sekiranya dia itu, tuan-tuan, datang ataupun zahir daripada lidah dia kebenaran, wajib kita terima. Bab dosa dia dengan Allah. Kalau dosa itu melibatkan dia dengan Allah. Kalau dosa dia melibatkan dia dengan manusia, dia dengan manusia-manusia itu. Tapi kebenaran itu tetap daripada agama. Wajib kita terima. Kalau kita nak kata-kata ulama ni pun buat silap, buat salah, kita tak boleh pegang, tak boleh, orang kata tak boleh pakai. Kita nak pakai siapa, tuan-tuan? Setiap kita ada salah. Nabi sebut siap-siap, jelas.
kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ada buat silap. Tak terkecuali walaupun seorang. Serban besar mana pun, lilit berapa lilit pun, jubah labuh terang mana sekalipun, tetap ada silap atas nama ilmuwan itu. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khatta'in, sebaik-baik yang melakukan kesalahan dan kesilapan itu at-tawwabun, yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sesudah melakukan kesalahan dan dosa itu. Jangan hukum silap dan dengan kesilapan seseorang yang bergelar ilmuwan itu, kita reject ilmu dia. Habis kita nak kena ilmu daripada siapa? Kita nak terima ilmu daripada siapa? Kerana setiap manusia ada buah silap. Akhir kita akan faham agama dengan faham kita sendiri. Kita akan corak agama dengan corak kita sendiri. Kita akan buat hala tuju agama atas nafsu kita sendiri. Setelah masing-masing kita tolak dengan salah silap yang mereka buat selama ni. Kerana ulama tetap manusia. Bila manusia, dia ada perangai manusiawi. Dia ada kelaku manusiawi. Ada lemah, ada terkorang, ada silap. Kita kena jelas sebab bab ni tuan-tuan. Walaupun amanah ilmu itu lebih utama ke atas orang alim, itu urusan dia dengan Allah. Itu beban dia di akhirat dengan Allah kalau dia khianat ilmu itu. Tapi ilmu yang dia sampai itu daripada agama, kita kena terima walau dari seorang pendosa sekalipun. Kalau ulama tinggal diam, duk saja-saja ilmuwan Islam ni, tengoklah maksiat, kesalahan, mungkar apa membuat, tak tahu lah. Dia tak ilmu tak kat aku sudahlah, hampa bahasa lembut dia, lantak hampa lah. Bahasa lembut tu, lantak hampa lah. Apa besar panjang lah. Tidak menegur kesalahan umat. Tidak membimbing masyarakat ke jalan yang Tuan-tuan kalau duk baca masing-masing ada salah silap, saya pun ada salah silap. Mana-mana ustaz yang duk di sini pun kami ada salah silap. Kalau duk pegang lagu tu, lain kali tinggal menegur umat. Tidak membimbing masyarakat ke jalan yang diredai oleh Allah. Tinggal urusan dakwah ni. Sebab dia faham semua kita buat silap. Berarti mereka meninggalkan tugas yang telah diamanahkan Allah ke atas pundak mereka ni, atas bau ni. Walaupun alim ulama, berat hisab di akhirat. Berat hisab. Orang kata berani buat, berani tanggung lah para ulama ni. Tapi dalam bab menyampai ilmu, tetap kena menyampai dan tuan-tuan kena terima. Oleh itu mereka yang ni ilmuwan, para ulama, cendekiawan Islam mesti bangkit dan bangun membina diri dan masyarakat. Apa yang kita tahu ni tuan-tuan, sebarluaskan. Tuan-tuan, posisi saya, tuan-tuan, ruang dan posisi tuan-tuan dan perempuan yang mampu kita gunakan ruang itu. Dan mungkin juga suatu amalan itu hanya sekali atau dua kali dapat kita amalkan. Bila ilmu itu sampai pada kita, apa-apa ilmu pun, dan mungkin pengarang kata apa? Dan mungkin juga suatu amalan itu hanya sekali atau dua kali dapat kita amalkan. Tetapi bila kita telah sampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar amalan itu dari kita, kan? Ni kita nak faham ni.
Dia kata, dan mungkin juga suatu amalan itu hanya sekali atau dua kali yang dapat kita amalkan. Kita belajar, kita mengaji, kita terima amalan dan faham itu, dan kita beramal mungkin sekali dua, dia nisbah begitu kan. Tetapi bila kita telah sampaikan kepada orang, tapi bila ilmu tu, amalan tu kita sebar luaskan. Yang saya cuba fahamkan tuan-tuan malam ni. Maka barangkali orang yang mendengar amalan itu dari kita, ilmu itu dari kita, hukum hakam itu daripada kita, akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Orang tu lebih banyak lagi amalan daripada kita. Contoh qiyamul lail tadi lah. Kita yang habaq ni 2 minggu sekali belum tentu. Orang yang terima amalan qiyamul lail daripada kita ni, fadilat-fadilat kita tolong sampaikan, kita push dia 2 malam sekali qiyamul lail dia. Kan? Maka barangkali orang yang mendengar amalan itu dari kita akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Maka kita akan mendapat pahala. Kita yang tolong sampai ni, yang amalan kita tak seberapa lah sangat berbanding kawan yang kita sampaikan ilmu tu, dan kita pun tak sangka dia nak potong kita. Kan? Kita 2 minggu sekali, mungkin dia 2 bulan sekali. Rupanya tak, 2 hari sekali qiyamul lail dia. Potong bos ni, kan? Akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Maka kita waktu itu maksudnya, maka kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan keuntungan yang besar dari sebab menyampaikan amalan yang baik yang dapat diamalkan oleh orang lain. Kita ada bahagian kita juga tuan-tuan. Moga-moga dapat arah tu. Jadi pahala ni bukan takat hak kita buat, tapi pahala itu juga berhasil dan boleh berlaku dengan sebab apa yang kita buat, apa yang kita amal, apa yang kita tahu, kita sampai pada orang. Orang tu pula amal. Kita ada bahagian. Falahu ajruha wa ajru man amila biha hatta yaumil qiyamah. Kita dapat pahala dan pahala orang yang amalkan amalan itu sampai kiamat. Tuan, carilah orang kata hellah ke, lama-lama sekali kalau tak selalu pun sampaikan apa yang kita tahu sikit sebanyak, faham sikit sebanyak. Dia bukan segi amalan saja tuan-tuan, kefahaman pun boleh kita sampaikan. Hukum hakam, halal haram pun kita boleh sampai. Bila orang tu pegang, bila orang tu ambil kisah, ambil berat dalam hidup dia, tu bahagian kita tu. Dia boleh amal benda tu, atau kita bagi suatu nasihat, dia boleh tinggal benda tu kalau benda tu salah. Bahagian kita tu tuan-tuan. Hak bahagian dia, telahlah dia amal benda tu. Hak kita tolong fahamkan dia ni. Kita ada bahagian kita atas perubahan yang berlaku pada diri seseorang, atau atas amalan yang berlaku pada seseorang. Itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan memada ilmu yang kita dapat terhenti pada diri kita sahaja, jangan, kata Nabi, tapi sebar luaskan. Barangkali orang yang kita sampaikan pula ilmu itu kepada mereka, mereka itu lebih mengambil berat ilmu itu lebih daripada kita, yang akhirnya amalan mereka lebih banyak, dan suatu itu pahala juga diperoleh oleh kita yang jadi sebab sampai ilmu itu kepada mereka. Jadi maknanya tuan-tuan, kita nak faham apa malam ni, ilmu yang kita belajar bukan sekadar untuk kita amalkan sahaja, dan pahala bukan hanya berlaku daripada amalan kita sahaja, tetapi ilmu yang kita dapat juga kita kena sebar luaskan, dan pahala kita juga boleh diperoleh daripada amalan orang lain. Faham tuan-tuan? Nah, jadi kalau siapa faham, 2 pahala. Kita habaq minggu lepas kan. Tak faham, 1 pahala dapat malam ni. Jadi faham ke tak faham ni? Tuan-tuan, tajuk 2 minggu lepas. Siapa mengaji dan faham, 2 pahala. Siapa mengaji tapi tak faham bab tu, 1 pahala. Ni faham ke tak faham ni? Dia tak boleh tanya lagu tu. 2 pahala ke 1 pahala ni?
Oh, pakai dua belakang kan. Klaim banyak kat belakang. Semua nak klaim banyak. Dua lah Ustaz kan. InsyaAllah malam ni mai dan faham sekali apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus dalam bicara kita malam ni. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, bila faham tak seduk gagah pi dah. Takat tu cantik dah. Jadi kalau gagah pi dia tak faham pula tuan-tuan. No? Tak faham pula lagi kacau. Tadi dia kata tadi rasa macam faham dah. Ustaz lajak sikit, dia pergi kat mana pula rasa tak nak faham pula dah tadi ni. Jadi tumpang faham, berhenti siap-siap. Tumpang faham, berhenti siap-siap. Nak kata apa lagi tuan-tuan? Tu lah. Faham tak faham pun. Jadi kita akhiri dengan bacaan surah Al-Mulk. Hadza wa billahi taufiq wa ri'ayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منكم وأستودعكم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته